Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng. Ada satu video yang sangat-sangat viral dan aku, aku tak mau letak video dia di sini sebab aku tahu semua orang sakit hati dengan pembodohan dia, dengan kebangangan dia. Dia macam dia duk kata Datuk Seri Anwar Ibrahim menipu, Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya hipokrit, Anwar Ibrahim ni sepatutnya dia tak perlu bersuara. Dia hanya perlu tulis surat dan kutip sign hantar ke negara I. Faham tak? Hanya tulis surat saja dan hantar kepada negara I, dan bila dah sampai dekat negara I, agak-agak nampak apa yang akan jadi. Surat tu hak yang negara I ni hanya koyak aja. Koyak dan buang dalam tong sampah. Settle masalah. Kan? Jadi apakah usaha yang kita duk kutip sign, yang daripada pihak kerajaan duk tulis merayu supaya hentikan peperangan tersebut, apa semua demi demi umat Islam dekat negara Palestin. Agak-agak nampak itukah yang akan berlaku kalau kita menggunakan surat. Kalau sekarang ni zaman IT, zaman TikTok, zaman YouTube, zaman pelbagai media-media sosial di dalam dunia sekarang ni, kita buat satu video macam ni boleh tersebar ke satu dunia. Kan? Tambah-tambah kalau macam kita cakap bahasa Inggeris, dan bahasa Inggeris ni semua orang boleh semua orang boleh bercakap, semua orang boleh faham dengan percakapan kita di dalam bahasa Inggeris. Kalau kita bercakap bahasa Melayu, of course lah hanya di dalam negara Malaysia, di dalam negara Indonesia, Singapura yang hanya faham percakapan kita bahasa Melayu. Sebab tu di dalam ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ada bercakap di dalam bahasa Inggeris. Dan ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam bahasa Inggeris tu, part itulah yang tersebar di dalam dunia kita ni. Masuk ke dalam berita-berita macam negara-negara Islam. Masuk ke seluruh dunia. Part yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap bahasa Inggeris tu untuk membela hak asasi manusia. Kan? Part tu yang tersebar. So, apabila video tu viral, rakyat Malaysia ni, hak yang mana suka, Alhamdulillah. Hak yang mana best, hak yang nampak perjuangan Anwar Ibrahim ni, Alhamdulillah. Rasa bangga ada seorang pemimpin yang berani sehinggakan negara kita dapat teguran dan amaran daripada negara-negara yang bukan Islam. So, apabila rakyat Malaysia dan juga orang-orang Islam di negara-negara luar bangga, malah Indonesia pun react, dekat TV Arab pun, sehingga kan letak sekali gambar-gambar Anwar Ibrahim bertemu dengan Sultan, dengan Raja Muhammad pun memang seronok, memang komen-komen yang best-best. Mulalah walaun yang tengok Anwar Ibrahim dengan penuh kebencian, penuh dengan rasa sakit hati, buat komen, patut Anwar Ibrahim tak perlu bersuara. Anwar Ibrahim patut kena pakai surat saja, hantar ke negara-negara luar. Jadi itulah, tak apa, aku akan bawa video bersama dengan hampa ni, Coach Syariman. Dia akan bentangkan kepada kita semua, pakai kertas dengan bercakap mana lebih penting. Jom sama-sama kita dengar. Saya nak kenalkan dengan seorang insan yang telah berjaya mendapat lebih 40k like dan tentunya beratus ribu view dengan hanya dia memperbodohkan tuan-tuan dan puan-puan. Himpunan di Aziata adalah klimaks penipuan Anwar Ibrahim. Himpunan di Aziata itu tidak perlu sama sekali. Dalam ucapan dia kata dia pusing satu Arab untuk nyatakan sokongan kepada Palestin dan mengutuk Israel. Itu satu pembohongan besar. Kenal orangnya? Dengan 3 hujah tu dia dah berjaya memanipulit pemikiran tuan-tuan dan puan-puan, menjatuhkan tahap kepandaian dan memperbodoh-bodohkan tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tanya dengan Mamat ni. Minta maaf saya tak kenal namanya sebab saya cuma dapat videonya saja. Kenapa tidak dia keluarkan hanya satu keping kertas dekat TikTok dia yang macam ni je? Macam ni je, keping kertas ni je. Okay? Dan dia tulis kenyataan dia mengutuk PMX. Kenapa mesti dia buat video? Kenapa dia mesti bersuara? Kenapa tak buat suara ni? Tak tunjuk. Kenapa? Sebab dia sendiri pun tahu ini hanya sekeping kertas A4, dia kata. Sekeping kertas A4, konon-kononnya cukuplah dengan ini. Mana yang lebih bagus? Bercakap dengan penuh semangat begini, dengan intonasi suara, dengan jiwanya, ataupun hanya sekadar sekeping kertas dia orang baca kemudian okey. Mana lebih bagus? Dua. Dia bercakap tentang putusan khas.
Baik, saya sekarang ni sedang memberi putusan khas. Saya, Coach Syariman, mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Israel atas pencerobohan Palestin. Dekat peringkat dunia mana yang akan dengar putusan Dia begitu? nak ikut cara Bagi tahu abang saya. dia ni. Berbanding dengan apa yang dibuat oleh PMX. Dia ke PBB, dia mengutuk sekeras-kerasnya depan Israel. Mengutuk sekeras-kerasnya. Dia ke mesyuarat OIC, dia ke mesyuarat Asia, dia ke mesyuarat negara Teluk. Dia berjumpa secara personal dengan Putera Mahkota, dengan Presiden Turki Erdogan, dengan Presiden Al-Sisi Mesir. Mana yang lebih baik? Berdiri tegak, bercakap dan baca putusan, ataupun berjumpa, berbincang dan buat penegasan bersama? Mana lebih baik? Abang Jawab. mampu buat lah. 3. Perbahasan di parlimen. Perbahasan di parlimen itu untuk apa? Untuk mengutuk Israel, betul? Apa yang dibuat oleh PMX sekarang ni? Dia sedang mengutuk Israel. Apa yang dibuat oleh PMX sekarang ni? Dia sedang menggerakkan kesepaduan negara Arab untuk beri tindakan. Apa yang dibuat oleh PMX sekarang ni? Kalau sekarang bincang dekat parlimen dengan apa yang dibuat oleh PMX sekarang ni, jauh lebih baik apa yang dibuat oleh PMX sekarang ni. Nampak? Itu sebab sampai 40,000 like, sampai beratus ribu view. Kau suka? Kau suka apa? Kau suka memperbodohkan orang Melayu. Kau suka merosakkan pemikiran orang Melayu. Sedangkan apa yang dibuat sekarang ni jauh lebih baik daripada 3 dalil yang kau sebut tadi tu. Mak Saleh pun mengambil kata-kata PMX. Sehingga kan akhbar-akhbar di Mesir menyebarkan berita tentang PMX. Sehingga kan dunia mula takut dan mula gentar dengan kebangkitan orang Malaysia. Semangat itu sampai dekat anak-anak muda buat demonstrasi secara online menggunakan roadblock. Nampak? Itu semua jiwa yang dibangkitkan. Adakah cukup dengan ini? Cukup? Tak cukup, bro. Tak cukup. Iman itu ada 3 tahap. Selemah-lemah iman adalah ini. Cakap dalam hati. Betul. Cakap pun pegang bantal. Ini kalau datang Israel dekat depan, dia orang pertama yang lari ikut pintu belakang. Minta maaf, sebagai coach, ada waktunya saya perlu bagi penekanan begini. Agar otak-otak yang karat sebagai Muhammad ini dapat kita bleach. Itu pun kalau dia nak dibersihkan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, geng. Apa yang boleh buat dengan sehelai kertas? Apa yang boleh buat? Kalau setakat Anwar Ibrahim daripada kerajaan Malaysia, daripada kita ni, hanya tulis surat hantar dekat negara Arab, negara Mesir, negara Turki, agak-agak apa yang jadi? Kalau setakat surat je yang kita hantar ke negara-negara luar, dan bezakan di antara kita, pemimpin kita Anwar Ibrahim yang naik kapal terbang turun ke negara Turki, ke negara Arab Saudi, ke negara Mesir dan berbincang face to face. Mana lebih berkualiti, mana yang lebih akan mendapat tindakan hak yang cepat, mana yang lebih mudah faham. Kalau setakat tulis dalam surat, 1 lai kertas, 2 lai kertas, 3 lai kertas, adakah sampai 4 lai, 5 lai, dia akan membaca sampai habis. Dan bandingkan dengan face to face, jumpa presiden negara tu, Perdana Menteri negara tu dan berbincang, ceritakan, luahkan dan beri peringatan kita sebagai orang Islam, kita ada tanggungjawab jihad, usaha kita membela umat-umat Islam, dan memberi pesanan di antara pemimpin, di antara dua, antara Anwar Ibrahim dan juga macam tak kira lah Turki ke, Mesir ke, Arab Saudi ke. Inilah, bukan aku nak kata inilah pembodohan demi pembodohan daripada Perikatan Nasional. Semua, segalanya dia nak petikai, segalanya. Orang dah berusaha sehabis baik. Sehingga akan berbandingkan dengan Presiden Hadi Awang tu. Apa waktu dia jadi menteri, waktu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, apa yang dia ucapan dia? Ucapan dia kata di antara ni krisis ni, peperangan hak berlaku ni, kita terkecuali. Ni negara kita terkecuali. Hadi Awang kata macam tu. Tiba-tiba hari ni pula dia duk kata, oh tak cukup suara. Hang waktu hang jadi menteri, hang duduk diam, kecut telur, duduk diam-diam. Adakah itu hang betul-betul membela umat-umat Islam di sana? Tak payah sembang lah. Jom sama-sama kita dengar ni video yang kedua, Syafli. Alright, geng. Aku ada ternampak video daripada ni budak parlimen ni.
Dalam video dia, dia cakap himpunan di Axiata Arena merupakan satu penipuan daripada PMX kepada rakyat Malaysia. Dia macam ni lah, penipuan apa aku pun keliru. Katanya himpunan tersebut tidak perlu dilakukan. Malaysia kita hanya memerlukan sekeping kertas A4 yang ada logo Jatanegara mengutuk, mengecam bla 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 tindakan negara Israel menyerang Palestin tu semualah. Dan beliau turut menyamakan apa yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu abah dia pada tahun 2021. Bro, there's a difference between stupid and don't know. Dia macam ni lah. Himpunan tersebut mendapat liputan media seluruh dunia tau. Ini bermakna satu dunia tengok Malaysia mengecam tindakan Israel, malah turut melihat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap sewaktu himpunan tersebut. Dan ini jelas menunjukkan bahawa Perdana Menteri Malaysia turut mengecam tindakan tersebut. Tidak perlu sebenarnya isu PDF ke apa ke dibangkitkan. Malah dia turut ada kata Presiden Jokowi pun melakukan perkara yang sama, buat press conference. Aku rasa tak ada beza pun sebenarnya dia bercakap, memberi ucapan di khalayak ramai suatu himpunan tersebut yang dilaporkan dihadiri lebih 10,000, lebih 10,000, comparekan dengan himpunan diorang yang dekat kedutaan US tu yang yang tak sampai 200 orang je, tak silap aku. Selain itu juga, himpunan tersebut turut dihadiri oleh pemimpin-pemimpin besar lain, wakil daripada ABIM yang turut bersama-sama dengan PMX waktu itu memberi kecaman, kutukan terhadap Israel. Jelaslah dekat situ bahawa statement kita, negara Malaysia dekat mana. Jauh bang, jauh kau comparekan PMX dengan Muhyiddin Yassin. Jauh. Kau up Muhyiddin Yassin tu tinggi sangat bang. Terkecuali Muhyiddin Yassin tu live pun dia tak berani. Semua kena record. Beza bang, beza. Sampai kau samakan dengan apa yang Starbucks buat. Bro, Starbucks takkan dia nak pergi buat perhimpunan. Berapa ramai je ikut. Contohlah Starbucks Malaysia buat perhimpunan sokong Israel. Aku rasa tak kena baling batu masa dia berhimpun tu. Jadi bang, kat sini aku nak cakap dengan kau, jangan mempolitikkan isu Palestin ni. Stop. Sebab apa? Jangan. Isu Palestin ni isu saudara kita, saudara seagama kita di Palestin yang ditindas oleh Israel. Kalau dah sampai isu Palestin pun kau nak politikkan, kau ni dah taik sangat bang, taik politik sangat. Teruk sangat. Jadi renung-renungkan dan selamat berpolitik. Okey geng, cuba hangpa tengok. Bila satu isu untuk umat Islam, membela umat Islam pun dia politik kan, di dalam negara kita pun dah bermasalah kan. Di dalam negara kita ni kita duduk politik kan umat Islam, kita duduk politik kan Palestin tu. Macam mana kita nak tunjuk kita membela umat Islam di luar? Di dalam negara kita pun kita berpecah belah. Hang maki aku, hang kata kat aku, hang kata aku tipu, hang kata aku itu, hang kata aku ini. Macam mana dia nak sampai ke luar negara? Di dalam negara pun duduk hara dah. Jadi inilah kecemburuan, kesakitan hati depa tu. Depa nak Malaysia buat cara-cara abah kan. Record, post. Tak mau, dia tak berani live. Dia tak berani pun duk berucapan. Dia nak bagi ucapan secara live kan. Kalau bercakap apa dia berbeza aura ucapan secara live Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ketegasan tu kenalah. Sampai hari ni pun abah tak buat pun video abah sendiri macam kecam apa yang berlaku ni, bersuara setiap hari. Berbeza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim dia pilih berucap di mana-mana pun, berucap di dalam pentas kerajaan, di dalam kempen. Bukan kempen lah, tak ada lagi kempen setakat ni. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dia pergi mana-mana, dia jumpa staf-staf kerajaan ataupun kementerian-kementerian, mesti dia akan selitkan isu Palestin ni. Dan dia akan selitkan juga untuk nak apa? Untuk nak memberi sokongan, tunjuk kita perlu sokong umat-umat Islam kita di negara Palestin, umat-umat Islam kita bersama.
Jadi tak perlulah dia nak politikkan isu ni. Kalau pimpinan hampa tak mampu buat, tak payah sembang lah. Okey, yang hang cakap pasal ratas A4 apa semua, adakah pihak hang Perikatan Nasional dah buat? Adakah Hadi Awang Muhyiddin Yassin dah tulis perutusan khas ke, surat sign ke, apakah melalui Perikatan Nasional Pembangkang Kerajaan Malaysia, bukan Kerajaan Malaysia, Pembangkang Kerajaan Malaysia dah hantar kepada US ke, dekat negara I ke, negara-negara manakah, adakah dah buat ke? Sebelum hang nak suggest kepada kerajaan hari ni, adakah pihak hang tu dah buat? Jadi jom sama-sama kita dengar untuk tengok sahabat kucing, raja kucing ni cakap apa. Jom sama-sama kita dengar. Baru je pagi tadi aku bagi tahu pasal analogi walaon ni macam mana kan. Ni ada seko lagi walaon ni yang berperangai macam ni. Kerja dia komplain je, tak pernah puas hati. Ada satu akaun TikTok ni lah okey, budak parlimen. Okey, dia bidas tindakan Anwar Ibrahim, menunjukkan solidariti dia yang masa dekat Axiata Arena baru ni. Dia cakap Anwar Ibrahim pembohong besar. Ada cara lain, ada 3 cara yang lebih berkesan kononnya buat kata dia. Budak parlimen, aku tak payah nak bidas satu-satu lah. Aku bantai terus, aku rangkumkan semua. Kenapa cara kau yang tu, yang 3 tu memang cara yang ayam. Okay, cara yang ayam. Meh aku terangkan kat kau kalau kau tak faham. Pertama sekali, budak parlimen, aku nak cakap baik-baik je lah kan? Nanti kau aku kena warning pula. Apa bukti yang kau ada yang mengatakan 2 cara yang pertama yang kau cakap tu, A4 dengan buat PDF statement tu kan, buat announcement lah, PC kah, benda tak kisahlah, adalah 2 cara yang sebelum ini terbukti berkesan. Maksudnya terbukti berkesan tu, adakah Israel tunduk ataupun terima ataupun akur dengan desakan-desakan ini? Apa beza dengan sekarang? Ada beza? Tak ada beza kan? Tak ada beza. Oleh kerana tak ada beza, jadi Anwar Ibrahim melakukan pendekatan yang berbeza. Maksudnya pendekatan yang lebih tegas. Kau tak dengar ke apa yang Anwar Ibrahim cakap kat masa kat Arena Axiata tu? Belum pernah ada lagi pemimpin Malaysia yang melakukan seperti mana dia lakukan. Maksudnya dia pergi sendiri turun padang, jumpa dengan pemimpin-pemimpin dunia Arab untuk menyatakan ketegasan Malaysia dalam isu Palestin Israel. Ketegasan. Apa beza? Banyak beza. Banyak beza. Okey. Satu kertas, tulisan, hantar, that's it. Bagi tahu je standard punya format. Tak ada keluar kata-kata pun. Nombor 2, PC sopan, cakap baik-baik, pendirian Malaysia, bagi rakyat semua dengar. Okeylah, kalau ada wartawan-wartawan antarabangsa ada kat situ pun okey. Ketegasan, tapi cakap dengan nada yang ada adab sopan bila berhadapan dengan kamera. Berbeza dengan perhimpunan solidariti di Axiata Arena dan juga pertemuan-pertemuan dengan ketua-ketua negara. Maksudnya kita lantang. Bila kita lantang, Israel dengar. Bila Israel dengar, Israel jadi cuak. Cuak sebab apa? Sebab kita jumpa dengan ketua-ketua negara Arab ni. Seolah-olah macam kita kumpulkan geng tau. Kumpul geng. Kau tahu tak? Itu beza. Lagi satu, aku cakap pasal bidas kat parlimen. Aku tak nafikan bidas kat parlimen tu boleh memberikan satu mesej. Tapi sebenarnya, apa kuasa parlimen Malaysia yang boleh mempengaruhi kuasa international law? Kuasa parlimen kita ni apa kita boleh buat? Tak ada boleh buat apa. Jadi ada cara lain yang lebih berkesan untuk kita menangani isu ni. Aku rasa Anwar Ibrahim ada bercakap pasal ni, tapi dia cakap pasal menghantar ketenteraan saja. Tapi dia tak bidas panjang lebar. Sebab apa? Parlimen, tugas parlimen Malaysia membidas, membahas isu-isu rakyat Malaysia. Buat masa ni adalah isu belanjawan. Okey, benda-benda lain selain daripada tu memang boleh bidas, memang boleh bahas. Tapi rasanya lagi berkesan kalau buat cara sekarang. Bertemu dengan negara-negara luar tu. Pemimpin bertemu. Anwar Ibrahim pergi non-stop, tak rehat. Kau tahu tak? Tak rehat. Bagi jumpa, bagi cakap, bagi tahu. Kita support, kita tegas, kita tak suka, kita menyampah, kita benci, kita geram, kita marah. Semua disampaikan. Di raut wajah dia tu, Israel tengok pun takut tau. US tengok pun takut. Betul tak? So secara rumusannya, 3 cara yang kau cakap tu adalah cara-cara yang dilakukan oleh pemimpin yang terdahulu, di mana tidak memberi kesan besar pun. Jadi apa salahnya Anwar Ibrahim menukar approach, melakukan sesuatu yang di luar kotak. Di luar kotak. Untuk mana tahu dengan cara ini Israel boleh tunduk. Israel boleh rasa gerun dan takut dan tidak lagi akan menyerang Gaza. Mana kau tahu? Kau tak tahu. Pemimpin kau yang dulu, abang kau tak jalan. Yang semua tu pun sama tak jalan. Anwar Ibrahim belum pernah jadi Perdana Menteri, dan bila dia ada kuasa, dia melakukan reformasi, dan ini adalah cara dia menentang kezaliman. Kalau kau tak reti nak berbicara, tak payah berbicara, senyap-senyap sudah.
Okay, jangan sebar fitnah. Kau kata tu bohong lah apalah. Mana kau tahu tu bohong? Datang kau yang bohong. Bukti pun tak ada. Kau cakap macam-macam. Kan? Okay? So, rakyat semua takkan terpedaya dengan daya-daya penipuan yang kau bawa ni. Okay, kita semua 100% di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan stand firm tentang isu Palestin dan Israel ni. So, PN, cuba lagi lah. Okey geng. Cuba lagi lah Perikatan Nasional kan. Waktu zaman hampa memerintah pun hampa boleh hadiah wang yang duk kata ulama Timur Tengah tu boleh Malaysia terkecuali kan, langsung duk tak berani bersorak. Kena dekat kerajaan hari ni hadiah wang duk tak jadi duta pula. Hadiah wang tak ada kaitan dengan kerajaan hari ni. Dia punya hantam Datuk Seri Anwar ni, dia punya hantam kerajaan hari ni gila-gila. Tapi mereka lebih membanggakan Tun Dr. Mahathir. Apakah usaha Tun Dr. Mahathir waktu zaman dia berkuasa yang memberi kesan kepada negara air ini sehingga hari ini? Adakah disebabkan ucapan Mahathir waktu zaman dulu, waktu zaman dia memerintah menjadi Perdana Menteri 22 tahun, negara air ini langsung tak buat serangan terhadap negara Palestin? Adakah? Tetap juga berjalan. Dan berbeza dengan hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila dah berlaku makin teruk sehingga hospital pun kena, sehingga kan rumah-rumah orang awam dah tak ada, dah hancur, dah lebong, Anwar Ibrahim pergi ke negara macam negara Arab, berbincang secara depan-depan dan boleh dapat keputusan dengan cepat. Tak perlu tunggu reply PDF kah, tak perlu tunggu ada orang duk type kah apa kah. Sebelum Anwar Ibrahim balik ke Malaysia, dah diluluskan sepadan, dah dibuka kan. Dan juga negara Arab pun dah bagi respon, kita akan membantu daripada segi kemanusiaan. Terus dapat. Berbeza dengan apa yang berlaku zaman depa dulu. Kan, nak bersuara tak, macam tak berani nak bersuara pun kena dekat orang hari ni, kena dekat orang yang dia benci sedang memerintah, dia punya hina, dia punya maki, sehingga katakan Anwar Ibrahim belum kuat bersuara, kau nak lompang muka dia baru dah sedap. Jadi itulah sedikit kan perkongsian aku. Janganlah politikkan isu Palestin ni. Janganlah politikkan. Memalukan. Tunjuklah sikit kita ni betul-betul perjuangan Islam. Kita sanggup membela umat-umat Islam kita di luar sana. Kita sanggup memperjuangkan. Kita sanggup bersuara. Kita sanggup buat apa saja. Bukannya apabila hang tengok orang lawan hang, parti lawan hang lebih bersuara, lebih berusaha daripada pihak hang, hang punya ancam, hang punya kecam, hang punya balun tu Allah saja yang tahu. Malu ke? Tunjuklah sikit. Kan? Tunjuklah sikit hampa ni daripada parti yang berakal, parti yang boleh berfikir, parti yang boleh menilai. Ini semua pimpinan hari ni, kerajaan hari ni kena ikut cakap hampa. Macam tu tak? Kerajaan hari ni Anwar Ibrahim kena ikut cakap hampa. Cakap hampa buat perutusan, tulis surat, hantar. Kan? Lepas tu tak perlu pergi jumpa negara-negara Arab. Kan? Memang tak perlu berbincang secara depan-depan. Apa jenis ni? Kan, ini sekarang ni tengah berlaku, bukannya bulan depan akan berlaku atau bukannya 3-4 bulan yang akan datang baru berlaku. No, ini sedang berlaku. Tiap-tiap hari dibom, tiap-tiap hari hancur. Of course lah kena buat tindakan yang sangat-sangat cepat. Cuba tengok himpunan yang Anwar Ibrahim buat. Itu hari bekerja, bukan hari minggu, bukan hari cuti. Itu hari bekerja, weh. Hari sedang bekerja, rakyat sedang bekerja. Alhamdulillah, 16,000 yang ada di dalam dewan. Di luar dewan kita tak terkira sebab stadium tu penuh, tak boleh nak masuk. Jadi itulah sedikit perkongsian aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Fikir-fikirkanlah, geng. Janganlah terlalu letakkan diri ni sebagai seorang pentaksub, seorang yang tak berakal, tak boleh menilai. Takkan umat Islam kita pun dekat negara sana kita nak politikkan. Malu lah kan. Malulah sikit kan dekat bangsa-bangsa lain, dekat negara-negara lain. Malah negara-negara lain bangga dengan Anwar Ibrahim. Tapi kita ni duk hina, duk cerca, duk maki hamun, duk menjatuhkan martabat negara kita sendiri. Okey, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak nak maaf Pak Antoang. Assalamualaikum.